Pelebaran lebuh raya KL Karak bermula tahun depan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkembangan banjir di Perak. Jumlah penduduk terjejas meningkat hari ini dengan 245 orang daripada 77 keluarga dipindahkan ke 3 pusat pemindahan sementara PPS berbanding semalam. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri menerusi kenyataan memaklumkan 3 PPS itu melibatkan 2 daerah iaitu Hilir Perak dan Kerian. Di daerah Hilir Perak, PPS Dewan Seberguna Padang Tembak menempatkan 185 penduduk daripada 59 keluarga. Mereka terdiri daripada penduduk Lorong Kedah, Lorong Belakang Klinik, Batu 9 Simpang 3, Batu 10, Batu 7 dan Lorong Sidang Osman. Manakala 41 penduduk daripada 15 keluarga pula ditempatkan ke PPS Dewan Majlis Perbandaran Teluk Intan MPTI Langkap. Sementara itu di daerah Kerian iaitu PPS Sekolah Rendah Kebangsaan Cangkat Lobak menempatkan 19 penduduk dari Kampung Matang Tengah. Sementara itu ribut petir diramalkan berlaku petang ini di beberapa daerah antaranya Kinta, Kuala Kangsar, Mualim, Bagan Datuk, Hilir Perak dan Perak Tengah. Dan sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut MTL, 10 agensi bencana di daerah Kampar berkolaborasi mengadakan latihan pengendalian bot dan menyelamat air di Tasik Temuh Tapah dan ia melibatkan lebih 50 peserta. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Nazrul Fazami Muhammad berkata, selain latihan penyelamatan, pihaknya juga mengadakan simulasi di Pusat Pemindahan Sementara PPS yang dikelola oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Sebanyak 25 PPS dikenal pasti di daerah tersebut. Perkara ini telah pun dapat direalisasikan oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat apabila beliau agensi ini telah memanggil agensi-agensi dan telah mengadakan simulasi agensi-agensi dan peranan-peranan mereka apabila sesuatu PPS itu telah dibuka. Jadi proses latihan ini akan diadakan berterusan seperti mana yang telah ditetapkan oleh arahan MKN nombor 20 yang diurusiakan oleh pihak NADMA di peringkat persekutuan. Latihan penyelamat tersebut dilaksana bertujuan mewujudkan kesepakatan antara agensi terlibat dalam menghadapi sebarang bencana. 4 lelaki termasuk 3 ahli parti politik ditahan kerana menghalang pejabat awam menjalankan tugas di tapak projek Silver Valley Technology Park Cemor. Kesemua ditahan berumur 30 hingga 68 tahun. Terdahulu, video insiden semasa penguatkuasaan Seksyen 425 Kanun Tanah Negara 1965 di tapak projek berkenaan tular di media sosial. Operasi bersepadu tersebut diterajui Pejabat Tanah dan Galian PTG Negeri bersama beberapa agensi dan badan berkanun Kerajaan Negeri Perak. Semasa operasi dijalankan pada pukul 2.30 petang, sekumpulan petani dan ahli parti politik bertindak menghalang petugas PTG untuk menjalankan tugas penguatkuasaan. Satu laporan polis dibuat berhubung tangkapan tersebut. Dalam perkembangan lain, pihak polis turut menerima laporan daripada pihak PTG mengenai seorang wanita yang disyaki ahli parti politik berkenaan bertindak menghalang kenderaan PTG semasa menjalankan operasi. Kes disiasat di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Di Terengganu, 3 beranak warga Myanmar berjaya diberkas dipercayai terlibat kes curi dan pecah rumah di Kemaman dan ketiga-tiga suspek wanita berusia 13 hingga 30 tahun itu ditahan di Kampung Binjai Kemaman selepas berlaku adegan kejar-mengejar. Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan berkata, penahanan itu berjaya menyelesaikan 5 kes pecah rumah di negeri ini dan 1 kes di Johor. Hasil siasatan mendapati suspek utama berusia 30 tahun itu menggunakan kedua-dua anaknya berusia 13 dan 14 tahun sebagai dorongan untuk menarik perhatian orang lain sebelum memecah masuk rumah mangsa. Semasa ditahan, pihak polis berjaya merampas 2 buah kenderaan, wang tunai, senjata tajam dan 10 unit pelbagai beg bernilai lebih RM100,000. Hasil ujian air kencing mendapati suspek utama positif dadah jenis metapetamin manakala 2 lagi mangsa negatif. Kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan.
5 lelaki berusia lingkungan 17 hingga 30 tahun ditahan kerana terbabit dalam pergaduhan berkumpulan sehingga menyebabkan kematian seorang penunggang motosikal warga emas di Sibu Sabah. Ketua Polis Daerah Sibu, ACP Zulkifli Suhaili berkata, pergaduhan bersenjata itu berlaku di lorong Wong Kin Ho. Sejurus tiba di lokasi, polis mendapati 2 kumpulan lelaki sedang bergaduh menggunakan 2 bilah senjata tradisional Cina berbentuk seperti tombak. Turut dirampas 2 kenderaan serta 2 bilah senjata yang digunakan dan sebatang rotan. Siasatan awam mendapati pergaduhan berpunca daripada masalah hutang manakala hujan saringan air kencing mendapati kesemua suspek positif dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan kerana merusuh menggunakan senjata serta Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana menyebabkan kemalangan dan kematian. Sejumlah vaksin typhoid tidak berdaftar bernilai RM12,000 dirampas oleh Jabatan Kesihatan Negeri Selangor JKNS menerusi tindakan penguatkuasaan terhadap 5 klinik perubatan swasta di negeri itu 8 Oktober lalu. Serbuan dilakukan cawangan penguatkuasaan farmasi JKN Selangor selepas menerima aduan orang ramai. Pengarahnya Datuk Dr. Syahari Gadiman berkata hasil pemeriksaan mendapati 5 klinik perubatan swasta menggunakan vaksin tifoid tidak berdaftar dengan pihak berkuasa Kaulan Dadah, Kementerian Kesihatan Malaysia, PBKD, KKM. Individu yang melakukan kesalahan boleh dikenakan hukuman bawah Akta Jualan Dadah 1952, denda sehingga RM25,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun. Manakala bagi syarikat boleh dikenakan denda sehingga RM50,000 di bawah akta sama. Suntikan vaksin tifoid digunakan untuk mencegah penyakit demam kepialu. JKNS menasihatkan orang ramai membeli dan menggunakan ubat-ubatan dan produk kesihatan berdaftar dengan PKKD KKM bagi memastikan kesejahteraan dan kesihatan terjamin. Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar hari ini mempengerusikan mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-262 di Istana Negara. Kali takhir mesyuarat pada 22 dan 23 Februari lepas yang dipengerusikan oleh Sultan Selangor Sultan Sharifuddin Idris Shah. Dan terdahulu Sultan Ibrahim memberi tabik hormat ke atas Kawalan Kehormatan Utama KKU daripada Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja di Dataran Utama. Sultan Ibrahim kemudian menanam pokok mentega di pekarangan Istana Negara sebagai simbolik baginda mempengerusikan mesyuarat Majlis Raja-Raja kali ini. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah turut menyempurnakan upacara penanaman pokok itu. KKU dan upacara penanaman pokok ialah cetusan Aida Al-Sultan Abdullah dan tidak pernah dilakukan sebelum pelantikan Seri Paduka sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. KKU diadakan hujung kalinya pada mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-254 manakala upacara penanaman pokok kali pertama dilaksanakan pada mesyuarat ke-255. Raja-Raja Melayu turut dijadual berangkat ke mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-263 khas di Istana Negara Jumaat ini bagi urusan memilih Yang di-Pertuan Agong ke-17. Satu pertemuan akan diadakan di antara Kementerian Komunikasi dan Digital KKD dan pengendali aplikasi TikTok pada Khamis dan ia bagi membincangkan isi kandungan membabitkan konflik Palestin-Israel yang didakwa disekat di platform itu. Menterinya Fahmi Fadil berkata pertemuan akan diadakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan syarikat induk TikTok. Dari segi diplomasi, kita akan beri tekanan melalui saluran-saluran seperti PBB pada hari Khamis ini, 26 hari bulan, insya-Allah jam 10 malam waktu Malaysia. Malaysia akan berbahas dalam satu sidang khas tergempar PBB. Beliau mengulas mengenai tindakan kerajaan ke atas dakwaan pengguna media sosial bahawa kandungan yang dihasilkan mereka yang mempunyai perkataan seperti Hamas dan beberapa perkataan lain diturunkan secara automatik oleh TikTok.
Hai, saya Yasmin Hani. Kita akan bersama dengan Encik Muzaffar Osman, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Eksekutif ASMB untuk mengupas tajuk kita, Ramai Jadi Mangsa, sejauh mana kebalnya urus niaga maya. Sembang-sembang ASMB. Beli! Bos, betul lah Shopee ada pengantaran percuma. Kenapa bayar kalau dapat penghantaran percuma di Shopee? Beli sekarang di Shopee. Bertemu kembali. Sidang Dewan Rakyat diberi maklum projek melebar jalan serta pembinaan terowong di Lebuhraya Kuala Lumpur Karak bakal dilaksana suku kedua tahun depan. Jadi untuk laporan penuh langsung bersama Atika Makta di Parlimen. Silakan Atika. Baik, Miza, kelulusan projek berupaya mengurangkan kesesakan di Lebuhraya berkenaan ketika musim perayaan sebagai penyelesaian jangka panjang. Bagi syarikat konsesi Anit, Berhad telah melaksanakan obligasi mereka untuk memasang lampu di Lebuhraya KLK sebagaimana yang terkandung dalam perjanjian konsesi dan juga telah memasang lampu jajaran gombak ke terowong Genting Sempah dan pemasangan lampu jalan dari terowong Genting Sempah ke persimpangan Central Spine Road Bentong adalah termasuk dalam skop kerja pelebaran yang akan dilaksanakan. Kementerian Kerja Raya juga sedang memperhalusi cadangan melaksanakan sistem kutipan tol secara aliran bebas pelbagai lorong MLFF. Seterusnya, jaminan makanan untuk rakyat akan dipastikan dalam keadaan stabil seiring pelaksanaan rasionalisasi subsidi tahun hadapan. Dewan diberi maklum langkah penyasaran semula subsidi penting untuk memastikan hanya rakyat yang benar-benar layak sahaja menerima subsidi selain mengukuhkan kedudukan fiskal. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ketika membaca jawapan bagi Kementerian Ekonomi turut menjelaskan ketika ini terdapat usaha untuk meningkatkan bekalan dan jaminan makanan untuk rakyat berhadapan dengan impak inflasi dengan jangkaan inflasi bagi 2024 adalah sekitar 2.1% hingga 3.6%. Kumpulan wajaran yang menyumbang kepada kadar inflasi adalah barangan makanan. Sebagai contoh, memang ketika ini terdapat usaha untuk kita tingkatkan bekalan dan jaminan makanan untuk rakyat. Sebab kalau dirujuk tadi soal inflasi, kumpulan wajaran paling besar yang menyumbang kepada kadar inflasi itu adalah barang makanan. Kita juga lihat kalau tengok contoh kerajaan, usaha kerajaan dalam melaksanakan inisiatif usahawan tani Intan di bawah inisiatif pendapatan rakyat yang bertindak sebagai serampang dua mata, iaitu kita juga untuk memastikan mereka kumpulan sasaran itu mempunyai pendapatan yang mencukupi, tetapi pada masa yang sama juga kita kena memastikan bekalan untuk tahun hadapan itu lebih terjamin. Dan akhir sekali 1.9 bilion diperuntuk bagi pelaksanaan program air tidak berhasil NRW secara berterusan bagi membantu operator air negeri yang terjejas. Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Datuk Seri Huan Tiong Si berkata geran berjumlah 535.4 juta ringgit disediakan untuk menyediakan infrastruktur asas bagi membolehkan pengukuran NRW secara tepat. Kedua, yang dilaksanakan secara pemberian insentif melalui keram sepadan dengan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 1.37 bilion. Sekiranya sasaran NRW yang ditetapkan dapat dicapai, Kerajaan Persekutuan akan membiayai 50% atau 75% daripada pembelanjaan tahunan bagi kerja-kerja yang dilaksanakan. Untuk menurunkan kadar NRW,
Setakat ini negeri-negeri yang mempunyai nilai NRW di bawah sebanyak 40% ke atas meliputi Kelantan, Pahang, Kedah, Perlis, Sabah dan Sarawak. Setakat ini saja perkembangan dari Parlimen. Kita kembali semula kepada Miza untuk perkembangan seterusnya melalui berita tengah hari. Silakan Miza. Baik, terima kasih Hatika. Bursa Malaysia dibuka lebih tinggi pagi ini apabila pelabur mula mengalihkan fokus mereka pada musim pelaporan pendapatan korporat bermodal mega di tengah-tengah tekanan inflasi yang meningkat. Indeks FPM KLCI naik 7.01 mata kepada 1,442.66 mata setakat pukul 12 tengah hari tadi. Vidat muncul antara kaunter saham paling aktif meningkat 3.5 sen kepada 46.5 sen. Lifon Berhad naik 1.5 sen kepada 24.5 sen disusuli MQ Teknologi Berhad yang mencatat peningkatan setengah sen kepada 3 sen. Beralih kepada kaunter saham paling untung, BLD Plantation naik 60 sen kepada RM10.92, FNN bertambah 50 sen kepada RM26.50 dan Petronas Dagangan naik 26 sen kepada RM22.68. Nilai ringgit rendah sedikit berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini berikutan kekurangan permintaan untuk mata wang tempatan selepas data pengeluaran perniagaan Amerika bulan Oktober menunjukkan peningkatan. Dan pada pukul 12.30 hari, ringgit diniagakan pada 4.77 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.49 dan berada pada 3.18 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.81 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.06 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.20. Belanjawan 2024 akan merangsangkan pasaran bond korporat Malaysia. Franklin Templeton, syarikat firma pengurusan aset, menyatakan pasaran bond korporat diramal berjaya dalam tempoh tersebut kerana terdapat peluang untuk syarikat meningkatkan dana melebihi hasil bond kerajaan. Rancangan mengurangkan defisit fiskal seperti yang diumumkan dalam Belanjawan 2024 akan menyebabkan tawaran bond kerajaan berkurangan dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Justeru disiplin kewangan yang dilaksana kerajaan juga akan menarik minat pelabur asing melalui aliran masuk portfolio dan akan menyokong hasil bond tempatan dan ringgit. Bond-bond bagi sektor pembinaan juga akan berjaya jika perbelanjaan infrastruktur dilaksanakan tepat pada 2024. Beli! Betul! Shopee ada penghantaran percuma! Kenapa bayar kalau dapat penghantaran percuma di Shopee? Beli sekarang di Shopee. Tan Sri Yang Di-Pertua, bakat-bakat kreatif tempatan akan terus disokong. Lebih banyak karya seni yang menunjukkan keupayaan dan potensi luar biasa. 160 juta ringgit disediakan bagi manfaat penggiat seni. 60 juta ringgit di bawah dana kandungan digital mempromosi karya tempatan yang berteraskan nilai kenegaraan. 90 juta di bawah inisiatif Film in Malaysia Incentive menggalakkan penghasilan filem bertaraf antarabangsa. 10 juta skim dana padanan My Creative. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres merayu supaya nyawa penduduk awam dalam perang Israel dan Palestin terus dilindungi. Tegas Guterres pada mesyuarat Majlis Keselamatan PBB wujud pencabulan jelas ke atas undang-undang kemanusiaan antarabangsa di Semenanjung Gaza. Kenyataan Guterres itu menimbulkan kemarahan Menteri Luar Israel. Duta Israel ke PBB Gulad Erdan mendesak Guterres meletak jawatan. Tegas Guterres adalah jelas wujud peraturan dalam perang dan dalam waktu kritikal ketika ini menjadi satu keperluan untuk mematuhinya.
Katanya adalah penting untuk memperakui serangan Hamas tidak berlaku secara tiba-tiba di mana penduduk Palestin telah menjadi mangsa pencerobohan selama 56 tahun. Diplomasi antarabangsa kini tertumpu kepada usaha membawa bantuan memasuki wilayah yang menempatkan 2.3 juta penduduk menerusi sempadan Rafah. Konflik Palestin-Israel yang semakin memuncak telah mengorbankan lebih 4,400 orang di kedua-dua pihak ketika ia memasuki hari ke-11 pada Selasa. Dan menurut Kementerian Kesihatan Palestin, seramai 3,061 rakyat Palestin telah terbunuh dengan lebih 13,750 yang lain cedera. Sementara itu, media Israel melaporkan jumlah kematian rakyatnya telah meningkat kepada lebih 1,400 dengan 4,229 yang lain cedera. Menurut laporan media antarabangsa, serangan udara Israel semalam telah mengorbankan Komander Kanan Hamas, Ayman Nofal di Semenanjung Gaza ketika serangan bertubi-tubi merepuh kamp pelarian Bureij. Kematian Nofal, pejuang Hamas berprofil tertinggi, diumumkan oleh sayap bersenjata Brigade Izz el-Din al-Qassam. Kematian Nofal turut disahkan oleh Persatuan Pertahanan dan Agensi Perisikan Israel. Presiden Joe Biden dan Putera Mahkota Arab Saudi Muhammad Salman bersetuju untuk meneruskan usaha diplomatik yang lebih luas untuk mengekalkan kestabilan di seluruh rantau. Semalam, kedua-dua pemimpin membincangkan usaha untuk menghalang konflik Israel-Hamas daripada merebak di Timur Tengah. Presiden Biden dan Raja Salman juga mengalu-alukan penghantaran bantuan kemanusiaan dari Mesir ke Gaza. White House mengakui bahawa lebih banyak lagi diperlukan untuk orang awam mengekalkan akses kepada makanan, air dan bantuan perubatan. Mereka juga mengalu-alukan usaha berterusan untuk mendapatkan pembebasan tebusan yang ditahan oleh Hamas dan menggesa agar mereka dibebaskan segera. Amerika Syarikat setakat ini tidak menyokong gencatan senjata dilaksanakan. Ia mendakwa gencatan senjata pada peringkat ini akan menguntungkan Hamas. Sukan Para Asia Hangzhou 2022. Rangkuman segala aksi dan perjuangan atlet-atlet kami bawakan untuk anda sepanjang 23 hingga 28 Oktober dalam Laporan Pagi, 11 pagi, Laporan Petang, 3 petang dan Sorotan Harian 10 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Juga boleh disaksikan secara penstriman langsung di RTM Klik. Bersama RTM, penyiar rasmi. Baik, Sukan Para Asia. Malaysia hari ini meraih emas kelima menerusi atlet powerlifting Bonnie Gunyagustin dalam acara 72 kg. Kontingen negara berada di landasan terbaik untuk meraih lebih banyak pingat selepas berjaya meraih 5 emas, 6 perak dan 6 gangsa setakat ini. Gandingan Nur Suraya Muhammad Zamri dan pengemudi Farina Syahwati Muhammad Adnan terlebih dahulu menceriakan kem negara selepas meraih emas dalam acara 1000 meter ujian masa wanita. Mereka mencatat masa 1 minit 13.434 saat sekaligus mengatasi rakan senegara Nur Azlia Syafinas Muhammad Zaiz dan pengemudi Nur Syuhada Zainal yang meraih perak. Jaguh lontar peluru negara Muhammad Ziyad Zulkifli kemudian menampilkan penguasaan dengan meraih emas dalam saingan F20 mencatat balingan sejauh 16.65 meter. Jago lompat jauh para Abdul Latif Romli turut menyumbang kilauan emas dalam acara lompat jauh T20. Terdahulu emas sulung negara hadir menerusi acara 100 meter kuat dada lelaki SB4 Muhammad Nur Saiful Zulkifli. Dan berikut kedudukan pingat terkini Sukan Para Asia Hangzhou 2022. Saksikan.
Saingan bola sepak Liga Juara-Juara, Arsenal berjaya mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kumpulan B selepas meraih kemenangan ketiga menewaskan Sevilla 2-1. Skuad kendalian Mikel Arteta berjaya meledak 2 gol pada kedua-dua babak. Gol pembukaan The Gunners hadir menerusi Gabriel Martinelli yang menerima hantaran jauh Gabriel Jesus sebelum menewaskan penjaga gawang Jojan Niland. Jesus menjadi watak penting meledak gol kedua pada minit ke-53 dengan menggelecek pemain pertahanan sebelum melepaskan rembatan dengan kaki kirinya. Sevilla berjaya merapatkan kedudukan dengan 1-2 5 minit kemudian menerusi Nemanja Gudel, namun barisan pemain Arteta kental mempertahankan kedudukan berkenaan sehingga tamat permainan. Manchester United pula menghidupkan semula peluang kempen Liga Juara-Juara Eropah apabila menewaskan FC Copenhagen 1-0. Pemain pertahanan Harry Maguire dan penjaga gol Andre Onana muncul wira pasukan apabila masing-masing menjaringkan gol dan menyelamatkan sepakan penalti. Dan berikut keputusan penuh perlawanan yang berlangsung awal pagi tadi. Sedara, keputusan Speaker untuk tidak membenarkan perkataan Zionis dan Yahudi digunakan di dalam Dewan Rakyat adalah tidak berasas sama sekali. Itu telah melanggar arahan. Jangan ikut perangai Zionis, Kota Melaka. Dan itu sangkaan jahat. Tular lagi di TikTok kononnya Malaysia mesra dengan Zionis dan Yahudi. Dakwaan hantaran tular itu juga menuduh perkataan kafir, Zionis, Yahudi tidak boleh digunakan dalam Dewan Rakyat. Hakikatnya, ketetapan speaker adalah tidak boleh menuduh kepada seseorang individu dengan perkataan Zionis ketika membuat pembentangan. Yang Berhormat hendaklah menunjukkan tingkah laku yang terpuji semasa mengenengahkan isu-isu rakyat dan negara. Ahli Yang Berhormat hendaklah menjadikan kepentingan negara sebagai matlamat utama dan tidak menggunakan dewan ini sebagai medan politik kumpulan maupun individu. Semakan pasukan biar betul mendapati video tular di TikTok itu merupakan fitnah. Ia dipercayai sengaja dikeluarkan pihak tertentu bagi menimbulkan kegusaran awam dan menghasut masyarakat supaya membenci kerajaan. Hakikatnya, banyak yang telah dilakukan kerajaan ini sebagai tanda solidariti negara bersama rakyat Palestin. Tindakan tegas mengikut akta menanti si penyebar fitnah. Jangan mudah terperdaya, elak jadi mangsa. Terlihat sebarang isu mencurigakan atau bahan fitnah? Segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Malaysia terus beri sokongan dan bantuan selain berdoa untuk rakyat Palestin yang ditindas Zionis. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Berita tengah hari berakhir di sini. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.